Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT. Dengan izin dan kurnia Allah SWT kita dapat sama-sama pada malam ini insya-Allah untuk kita menyambung hadis salih ala Sayyidina Muhammad 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ni hadis istimewa. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sesuai pula tuan-tuan dengan salih sama isu-isu yang duk berlegar pada beberapa ketika ni, kan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Hadis tentang persaudaraan Islam dan hak-hak seorang Muslim. Kan, salih ala Sayyidina Muhammad. In my time COVID ni macam-macam. Salih ala Sayyidina Muhammad. Orang ni tak puas hati, orang ni tak puas hati, orang duk gaduh, orang ni macam itulah. Kan, salih ala Sayyidina Muhammad. Waktu yang sepatutnya bila kita duduk dalam keadaan wabak, dalam keadaan ditimpa musibah ni, orang Islam sama orang Islam ni dia makin bersatu hati, duduk dekat-dekat. Bila orang Islam sama orang Islam berkasih sayang, Allah akan melimpahkan rahmat, Allah jaga. Tapi dalam keadaan macam ni sepatutnya kita makin dekat, tapi kita makin bermusuh. Dalam makin bermusuh, rahmat Allah akan diangkat. Tengok kalau dalam rumah tangga, dalam keluarga, salih ala Sayyidina Muhammad, bila nak tengok keluarga bergaduh ni, bila ada di kalangan mereka yang sakit lama, ada mak ayah sakit lama, tu nak tengok adik-beradik akan mula bergaduh. Patutnya waktu-waktu yang macam tu, kita adik-beradik kena makin dekat-dekat diri, makin rapat-rapat, makin bersatu hati, maka Allah akan melimpahkan rahmat. Tapi macam itulah ujian. Samalah kat mana pun. Ini pun kita duduk dalam situasi yang sama. Di seluruh dunia pun sama. Bila setakat sebulan dua kita duduk dalam keadaan wabak hari itu, tuan tengok semua orang macam duduk bersatu hati, semua orang berkasih sayang. Tapi bila drag dah terlalu lama, kita rasa ada satu ujian yang berat. Waktu tu orang mula start tunjuk orang ni salah, orang dah start mula bergaduh. Saya takut waktu ni bukan rahmat Allah yang turun, tetapi salih semak kemurkaan Allah pula yang akan turun, yang tak akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Kalau boleh saya nak pujuk hati setiap orang Islam
kita bercakap dengan setiap orang-orang Islam, tolonglah jangan bergaduh waktu ni. Tolonglah bersatu hati. Tolonglah orang Islam, kasih sayanglah sama-sama. Kalau boleh nak pujuk, tapi dia tetap dengan hati dia, dia sama dengan orang Islam, dia tak boleh. Tak boleh. Dia sanggup untuk duduk dengan siapa saja, asalkan dia tak boleh duduk dengan sama-sama orang Islam. Daripada cari satu titik pertemuan yang tak mana nak boleh bagi, yang kita boleh bersatu hati, tak, dia tak mahu yang tu. Dia cari tak mana tempat yang kita boleh bergaduh dan kita boleh perang. Tuan-tuan, salih selamat. Macam mana kita nak buat? Hadis ni sesuai melalui kita nak bincang. Salih selamat, disebabkan hadis ni sesuai dengan situasi terkini, maka kita berhenti dalam pukul 12.30 sekali. Tak bunyi langsung. Oh, bunda aku kena. Tak, tuan. Ini kan kuliah maghrib kan. Malam pukul 9 kita berhentilah insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi mri'in minasy-syarri an yahqira akhahu al-muslim kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahul Muslim. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang terangkum macam-macam pesan. Spesialnya hadis ni. Satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam dia macam-macam pesan. Saya ingat saya ada 1 2 3 4 5 lebih kurang 5 6 pesan. Ini kita tengok. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yaghbu wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kamu saling dengki-mendengki. 1. 2. Janganlah kamu saling tawar-menawar harga yang lebih tinggi tanpa ada niat untuk membeli. Nanti kita akan bincang apa dia banggut wala tanajashu ni. Yang ketiga, wala tabaghadu. Jangan kamu saling benci membenci. Yang keempat, wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah kamu saling bermasam muka dan janganlah kamu memalingkan muka di antara satu sama lain. Ini 5 pesan Nabi SAW tadi. Yang pertama, jangan duk dengki sama-sama kita. Yang kedua, jangan duk tawar harga dengan tujuan ni kita tak mau beli. Nanti kita bincang yang tu. Itu penjelasan sikit dalam bab perniagaan. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Jangan duk benci sama-sama benci. Benci membenci. Yang keempat, jangan duk masam muka sama-sama orang Islam. Yang kelima, jangan duk paling muka sama-sama orang Islam. 5 benda. Lalu Nabi SAW sambung lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala tadabaru, kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kamu sebahagian daripada kamu membeli atas pembelian sahabat kamu yang lain. Tu. Salli ala Muhammad. Jangan kamu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, jangan kamu membeli salli ala Muhammad sesuatu di atas pembelian saudara se-Islam kamu. So saudara kamu yang lain. Salli alaihi wasallam. 6 pesanan Nabi SAW tadi. Kemudian Nabi SAW sambung, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh.
seorang Islam adalah saudara kepada seorang Islam yang lain, maka janganlah menzaliminya. Betul. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian wala yakdzibuh, jangan salli ala Sayyidina Muhammad mendustainya. Wala yahqiruh, jangan memperhinakannya. Lagi? Habis. Ni 4 pesan Nabi SAW. Orang Islam sama orang Islam. Jangan zalim dengan orang Islam, jangan mendustai orang Islam, jangan menghinakan orang Islam. 3 benda. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ala sadrihi 3 marrat. Nabi SAW menunjukkan kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian bihasbi mri'in min syarri an yakhriqa akhahul muslim. Nisbah seorang itu dengan kejahatan adalah bergantung kepada sikapnya memperhinakan saudara se-Islamnya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kullul muslim 'alal muslim haramun. Seorang Islam itu bertanggungjawab ke atas kemuliaan seorang Islam yang lain. Salli ala Sayyidina Muhammad. Damuhu, darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan maruahnya. Panjang. Saya sembang satu demi satu hadis ni. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kepentingan hadis. Tidak cukup dengan menekankan kepentingan persaudaraan Islam dan ketinggian kedudukannya sebagai satu syiar, bahkan Rasulullah SAW memagari persaudaraan Islam ini dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang menjadikan sebagai satu hakikat yang dituntut di kalangan individu dalam masyarakat Islam. Hadis ini merangkumi banyak hukum hakam dan faedah-faedah yang besar bagi menyampaikan maksud Islam yang mulia ini, yakni persaudaraan sesama Islam, pemeliharaan daripada sebarang keaiban dan kekurangan, sehingga ia tidak hanya menjadi satu persaudaraan yang sekadar satu ucapan yang dilafazkan sahaja oleh manusia atau sebagai satu khayalan yang dimimpikan, namun sebaliknya ianya tidak dicari dan dituntut oleh manusia agar menjadi satu kenyataan dalam kehidupan mereka. Justru Imam An-Nawawi telah berkata dalam kitabnya Al-Azkar mengenai hadis ini, alangkah banyaknya manfaat hadis ini dan alangkah banyaknya faedah. Allah jadikan kita ni tuan-tuan umat Islam ni bukan sekadar cakap-cakap saja, tapi Allah suruh sungguh-sungguh kita ni jaga umat Islam, sama-sama umat Islam. Tuan-tuan ni saudara saya. Kita ni mengucap satu kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ni tuan-tuan walaupun tak ada hubungan adik-beradik, tapi saya wajib sayang kat tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang dari kamu sehingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Saya kasih diri saya nak masuk syurga. Dan saya tak mau seorang pun daripada kalangan orang Islam yang masuk neraka. Kalau saya biarkan orang Islam masuk neraka, maka tak sempurna iman saya. Tuan-tuan boleh bayang tak zaman Nabi SAW dulu? Bila Nabi SAW muncul, dia diangkat, dilantik menjadi Rasul. Ada berapa orang yang masuk Islam awal-awal? Khadijah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antara sahabat yang lain, Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang masuk Islam awal ni, depa punya berkasih sayang ni Allah saja yang tahu.
Jangan siapa sentuh daripada kalangan sahabat-sahabat dia. Dia sanggup mati untuk saudara se-Islam dia. Dalam satu kisah yang masyhur yang kita tengok, yang bila duduk kat perang ni, ada berapa orang yang cedera ni kan, yang duduk terbaring dekat tu, disusun orang yang cedera ni untuk dirawat. Mai seorang yang dekat ujung ni, Salih Allah Syahmat, orang offer dekat dia, nah minum air. Apa dia kata? Dia kata, saudara kat aku sebelah tu dia lebih memerlukan daripada aku. Walhal dia ni tengah cedera ni. Dia duduk fikir saudara sebelah dia lagi. Pi bagi kat orang sebelah tu. Orang sebelah kata apa? Kau sahabat aku sebelah tu lagi memerlukan. Dia bagi kat orang sebelah tu. Sahabat sebelah tu lebih memerlukan. Sampai ke tahap sampai hujung tu kata apa? Orang yang ujung awal tadi ni dia lebih memerlukan daripada aku. Pi kat orang tu dah mati dah. Tuan-tuan, maksud dia punya sayang dia sampai macam tu. Dan sepatutnya kalau orang dia faham tuntutan dia sebagai orang Islam, semakin membesar orang Islam ni, bertambah kasih sayang dia. Semua, tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau kita semua orang Islam ni semua berkasih sayang ni, semua orang akan takut dengan orang Islam. Betul tuan-tuan? Faham tak faham saya cerita ni? Pasal apa orang Islam jatuh? Tuan-tuan baca sejarah. Kejatuhan-kejatuhan kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Kenapa jatuh? Baca. Pasal perpecahan. Bila orang Islam pecah, dia akan jatuh. Kita duduk mengaji dulu tuan-tuan, cik-cik lu orang duduk abang lah. Lidi ni kalau sebatang dia batah gitu ya. Ambil lidi banyak-banyak, ikat, kuat-kuat ikat, bagi duduk rapat-rapat tu, try kepak tengok, tak boleh kepak. Pasal apa? Pasal dia jadi kuat bila banyak. Macam tu orang Islam tuan-tuan. Ini bukan masa kita duduk bergaduh tuan. Ini masa untuk kita fikir saudara se-Islam kita. Saudara saya tuan. Gamak kita kata dan gamak kita tuduh di kalangan orang Islam sendiri. Walaupun tuan-tuan semua Allah sehmat, tak akan ada orang sempurna dan tak melakukan kesalahan. Tak akan ada orang yang sempurna dan dia tidak melakukan kesalahan melainkan Nabi SAW seorang saja. Maksum. Kita semua buat salah. Tapi ada beza tak orang Islam buat salah dengan orang bukan Islam buat salah? Orang Islam buat salah lagu mana pun tu dia minta ampun pada Allah, Allah boleh ampunkan dosa dan dia masuk syurga sama-sama dengan kita. Pasal ada satu kalimah dia nama dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan Allah SWT. Beza pula dengan orang yang tidak Islam. Tuan-tuan, Salih Muhammad. Tuan-tuan. Tu faham tak ni? Jangan sampai kita ni Allah nak cerita lebih pun lagi orang kata. Betul lah. Tu faham tak faham ni? Betul dah serius ingat benda ni. Risau saya ni. Baik. Yang pertama Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala tahasadu. Jangan kamu hasad dengki. Orang Islam sama orang Islam tak boleh ada benda ni. Hasad dari segi bahasa dan syarak ialah berharap-harap atau bercita-cita agar nikmat yang sedang dirasai oleh saudara dia, salli ala sayyidina Muhammad, itu hilang ataupun lenyap daripadanya, dan di dalam masa yang sama dia berharap-harap agar nikmat itu tersebut kembali kepada orang yang berhasad itu ataupun selain daripadanya. Nak faham hasad ni lagu ni? Dia ada orang yang dapat satu nikmat, dia harap nikmat yang kawan tu dapat tu tak dapat kat dia. Dapat kat dia. Faham tak faham betul? Dia harap sallallahu alaihi Muhammad agar nikmat yang dirasai oleh si A tu, kalau dia tu B tu, dia harap kawan A tu tak dapat nikmat tu. Dan lebih best sekali dia harap nikmat tu ada kat dia. Sama ada nikmat tu ada kat dia atau tak ada kat orang tu. Gitu. Kadang-kadang dia kata apa? Biar tak, kalau aku tak dapat, jangan siapa pun dapat. Macam tu lah lebih kurang. Nak saya cakap. Puas hati. Gitu. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Tu dia panggil hasad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hukum berhasad dengki kepada saudara se-Islam kita ni? Hukum dia, alim ulama syariat telah ijma', yang disepakat bahawa hasad itu haram hukumnya. Nas syarak mengenainya terlalu banyak, diriwayatkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim.
Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman kerana deki yang timbul daripada diri mereka sendiri. Surah Al-Baqarah, surah ayat 109, dan Allah berfirman, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, ini Muhammad, lantaran kurniaan yang Allah telah berikan kepadanya. Surah An-Nisa ayat 54, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu telah menyatakan Nabi SAW pernah bersabda, Dabba ilaikum da'ul umami qablakum, al-hasadu wal-baghdha. Wal-baghdha'u hiyal haliqah, haliqatud din, la haliqatus sya'r. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la tu'minu hatta tahabbu. Oh, dengar ni. Awwala unabbi'ukum bi syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Ifshus salam bainakum aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salli ala Sayyidina Muhammad, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Nabi SAW kata apa? Dengar ni lihat. Allah Rabbi. Ni hadis ni memang real jadi kat kita lah ni. Terang-terang depan mata kita jadi kat kita ni. Saya baru duk baca lah kita tak saat ni. Sampai tak saat ni, sampai awal sikit pergi minum kat depan kedai tu. Inilah yang saya duk baca tak saat ni, yang tersebar di kalangan kita ni. Nabi kata apa? Telah tersebar daripada kalangan kamu penyakit umat-umat terdahulu. Apa dia? Iaitulah hasad dan kebencian sesama kamu. Betul tak ni? Orang Islam duk hasad sama-sama orang Islam tak ni? Kita sama-sama kita ada hasad dengan sama-sama kita tak ni? Ada tak rasa macam tak senang bila kawan-kawan kita dapat sikit nikmat lebih daripada kita? Ada tak kita duk bercakap tentang kawan kita bila dia dapat satu benda, tu pandai lah tu adalah tu dia buat apa, tu dia sakit hati dengan nikmat yang kawan orang Islam dia dapat, yang saudara Islam dapat. Ada tak? Kita terkena penyakit tu orang dulu-dulu, kata Nabi SAW. Kemudian yang kedua apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Kebencian sesama kamu. Benci dengan orang Islam. Tak boleh tengok orang Islam sama orang Islam. Dia lebih rela tengok orang bukan Islam lagi daripada tengok muka orang Islam. Sallallahu alaihi Muhammad kan. Benci sama-sama orang Islam ni, dia penyakit umat-umat terdahulu, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW sebut, dan kebencian itu adalah pencukur. Yakni yang mencukur agama, bukan mencukur rambut. Benci sama-sama orang Islam ni, dia akan jadi apa? Pencukur. Pencukur ni macam mana? Ada rambut jadi botak. Ada sesuatu bila dicukur habis tak ada apa. Nabi kata kebencian sama-sama orang Islam ni dia pencukur. Dia akan menghilangkan. Tapi bukan hilangkan rambut. Cukur rambut tak bagi, sekejap boleh tumbuh balik. Dia mencukur agama, kata Nabi SAW. Agama kita akan habis bila orang Islam sama orang Islam bergaduh. Nak pesan lagu mana tuan-tuan? Nak pesan lagu mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Sambung sikit. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tak bunyi sungguh orang surau. Saya semai ni sebab mikrofon sedap. Tapi tuan-tuan tak mau respon sungguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu ayat perintah lah. Ayat perintah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah sebut, hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah ni Islam. Kita semua ni orang apa? Orang Islam. Yang duk bercakap lah ni orang apa? Orang Islam. Semuanya mengucap dua kalimah syahadah. Kita pegang satu kitab yang sama. Orang ni baca Alif Lam Mim, orang ni baca Alif Lam Mim. Orang ni baca Yasin, orang ni baca Yasin. Orang ni baca Qul Allah, yang ni pun Qul Allah. Sama, Quran yang sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah suruh apa? Pegang teguh dengan tali Islam. Sallallahu alaihi Muhammad.
Kalau hampa bergaduh lagu mana pun, hampa tak setuju tang mana pun, ada poin yang tak boleh nak ngam, ada poin yang tak boleh nak rasa macam tak boleh sama. Balik apa pegangan kita sebenarnya? Allah ditanya kat akhirat. Allah malaikat ditanya dalam kubur. Wa ma imamuka? Siapakah imam kamu? Kita jawab apa? Kat dunia kita mau jawab ni. Kita jawab apa bila malaikat tanya ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Apa imam kamu? Kita jawab Quran. Quran panduan kita. Balik dekat Quran. Kamu akan jumpa titik pertemuan kita dekat mana? Tuan-tuan Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan Sallallahu alaihi Muhammad. Allah kata, wala tafarraqu. Jangan pecah belah. Orang Islam tak boleh pecah-pecah. Bila orang Islam start benci sama-sama orang Islam sendiri, apa akan jadi? Hakis, kikis, cukur. Cukur apa? Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haliqatud din, kata Nabi. La haliqatus syar. Mencukur agama, bukan mencukur rambut, Nabi SAW. Cukur rambut tak apa, boleh tumbuh balik. Cukur agama tak tumbuh dah. Rosak agama bila orang Islam sama-sama orang Islam bergaduh sama-sama Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sambut. Nabi sambut. La tu'minu hatta tahabbu. Tak beriman seorang daripada kamu sehinggalah kamu berkasih sayang sama-sama kamu. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga kamu tak berkasih sayang sama-sama kamu orang Islam. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW kata lagi, salli ala sayyidina Muhammad. Awala unabbi'ukum bi syai'in. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza fa'altumuhu tahabbtum. Adakah kamu mahu sekiranya aku peringatkan kamu akan sesuatu yang sekiranya kamu melakukan itu, kamu akan berkasih sayang? Kata Nabi SAW, ifshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Itu di antara benda mula-mula sekali yang kita boleh buat untuk kita sebarkan kasih sayang di antara kita. Salam. Assalamualaikum. Kita ni tuan-tuan, benci nak bagi salam je lah. Bila benci, nak bagi salam macam mana? Nampak dia lalu kat depan, kita konok ni dah. Benci. Bila benci tak bagi salam dah. Dan Sayyidina Muhammad bagi salam. Allahu Rabbi. Nabi SAW sebut lagi dalam sebuah hadis. Iyyakum wal hasada. Fa inal hasada ya'kulul hasanat. Kama ta'kulun naral. Kama ta'kulun nar. Al-khataba au qala al-ghusba au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga-jagalah kamu dengan hasad dengki. Nabi kata. Jaga-jagalah, berhati-hatilah kamu dengan hasad dengki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana hasad dengki itu akan menghapuskan pahala-pahala kebajikan sebagaimana api membakar kayu, atau dalam riwayat yang lain sebut membakar rumput-rumput. Jaga-jaga. Dengki apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Nak dengki apa kita sama-sama orang Islam ni tuan-tuan? Tuan tengok ada seorang Islam, bagi gambaran mudah macam inilah. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ni tiba-tiba anak kita dia naik pangkat, anak kita ni masuk kerja tiba naik pangkat, kita dengki tak kat dia? Dengki tak? Kita pergi tulis dalam Facebook, tu buat apa, tu kipas apa, tu dia dapat dah naik pangkat gitu tu. Dia bukan pakai kipas lagi, pakai aircon apa. Orang kata mak dia ni bengong ke apa? Anak sendiri pun dia dengki. Pelik kan? Tak Ustaz Syamad. Tadi saya pergi ziarah keluarga yang anak dengan mak mati lemah petang kemarin. Tuan-tuan tahu kan dekat Tasik, Serdang dekat Serdang tu ada satu tasik dekat Serdang Kedah ni, bukan Serdang Selangor tu, Serdang Kedah dekat dengan rumah saya tu lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi
Anak perempuan dia umur lebih kurang 20, awal 20-an lah, dengan mak dia. Jadi dalam cerita tu, dia bawa kereta, mak dia duduk kat sebelah. Ceritanya lagu tu lah. Kemudian Allah SWT parking kereta menghadap ke kolam. Bukannya dekat, bukan turis kat tepi kolam tu, tak. Antara kereta dengan kolam tu dia ada track jogging. Track jogging. Tinggi juga track jogging tu, dia pakai rock curb, tau rock curb. Yang tinggilah. Dia salih Muhammad. Jadi subhanallah, salih Muhammad, anak dia perempuan dia ni keluar pada kereta, tinggal mak dia dalam kereta, dalam enjin duk running lagi, aircon buka. Mak dia mungkin nak rehat dalam kereta ke apa semua. Dia nak keluar untuk jogging. Bila keluar untuk jogging, dan salih ala Sayyidina Muhammad, dia keluar bergerak sekejap, dia perasan kereta tu duduk bergerak sendiri. Bergerak lintas jogging track tu, boom, terjun dalam salih ala Sayyidina Muhammad, dalam tasik. Dia lari main kat kereta, dia buka kasut dia, dia cabut handphone dia letak. Kemudian dia pi buka pintu belakang. Kereta tu dah masuk dalam ayam lah. Bila dia buka pintu belakang, apa jadi? Ayat masuk lah. Bila ayat masuk, kereta tu sepatutnya ada terampung macam tu, dia akan zoom turun macam tu lah. Bila ayat dah masuk kat dalam. Kalau pintu tak terbuka, dia akan melampung lagi. Kita faham macam tu lah kan. Biasanya kereta bila jatuh layak, dia tak terus-terus macam tu. Dia akan melampung tu, kemudian dia akan masuk pelan-pelan kan. Lebih kurang lagu tu lah. Bila dia start buka pintu tu, maka ayat pun masuk. Dan dia cuba untuk pergi selamatkan Salih alaihi wasallam. Mak dia tu, dia masuk ke dalam, dan takdir Allah, tenggelam kereta tu sekali dengan dia sekali lah. Jadi mak dengan anak lemas. Orang pekat-pekat tolong lah. Petang waktu tu orang ramai jogging kat kawasan tu, pekat-pekat terjun lah apa semua ambil. Tapi takdir Allah, Salih Ahmad dua-dua pun lemah. Di pukul 9 malam barulah jenazah mereka dikeluarkan daripada kereta. Salih Ahmad pukul 6 petang lebih kurang macam tu, dia jatuh pukul 5 pukul 6 gitu lah. Salih Ahmad pukul 9 malam baru keluar daripada kereta, sebab dalam tasik tu dalam. Kemudian pukul 12 malam baru kereta tu buat keluar apa sebagainya. Tadi pukul 4.30 tadi baru bawa balik daripada hospital untuk postmortem apa semua. Tuan-tuan nak cerita apa? Salih alaihi Muhammad, tuan-tuan. Tuan tengok Allah SWT, saya pergi ziarah ayah, pergi ziarah kat rumah. Ramai orang. Salih alaihi Muhammad. Kemudian ayah dia macam ada asma. Ada gas duduk kat sini. Mana ayah dia pun tak apa nak sihat sangat. Tak apa sihat, badan tak apa sihat. Salih alaihi Muhammad. Kemudian anak dia cerita tadi, ayah dia duduk sandak. Duduk cari mana ayah, ayah duduk sandak seorang-seorang kat ni bilik tu. Duduk telefon, anak dia meninggal. Duduk seorang-seorang duduk telefon tak angkat-angkat. Tuan, tak boleh nak bayang lah. Suasana tiba-tiba hilang 2 orang sekali. Dan Allah SWT, tamanya subhanallah, mati tenggelam. Saya duk sebut begitulah. Mati tenggelam ni, dia salah satu daripada syahid. Dia panggil syahid akhirat. Dia dah syahid dunia. Syahid dunia ni, syahid orang keluar pergi berjihad. Salih alaihi Muhammad. Orang keluar pergi berjihad. Mati syahid dalam peperangan, dia panggil syahid dunia. Yang ni, tak payah mandi. Tak payah kafan. Pakaian yang dia mati tu, yang dia terbunuh tu, pakaian tu jadi kafan dan ditanam tu. Yang ni dia panggil syahid dunia. Yang kedua dia panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni orang mati terbakar, orang mati kena sakit taun, orang mati tenggelam, dan antaranya. Jadi subhanallah tuan-tuan, Salih Muhammad, dua-dua orang ni mati tenggelam. Saya duk pujuk keluarga dia sebut tu. Mereka tak ada buat macam mana, kita redha. Yang pentingnya, mereka mati ni salah satu yang Nabi SAW sebut sebagai syahid akhirat. Bukan setakat tu, anak dia tadi selamat dah. Kalau cerita tu, anak dia ni selamat dah. Pasal apa dia terjun balik tu? Sebab dia dalam usaha untuk pergi selamatkan nyawa mak dia. Dan takdir Allah, dia meninggal dalam usaha dia untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan, maka ni dapat 2 kali, mudah-mudahan usaha dia buat tu dikira lagi syahid di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, kakak dia cerita tadi. Kakak dia kata apa? Dia kata, Ustaz,
adik saya ni memang dia duduk bagi tahu dah kat kawan dia yang dia nak pi dengan mak dia. Dia sebut ada satu mesej yang dia hantar kat kawan dia. Dia kata dia nak mati dengan mak dia. Orang tanya dekat dia, siapa yang duduk nak mati dengan mak? Dia kata syurga kita kat mana? Dia tanya kat kawan dia. Syurga kita kat tapak kaki mak kita, bawah kakak ke bawah tapak kaki ibu kita. Dia kata dia nak pi dengan syurga dia. Dan Allah makbulkan doa dia, dia meninggal sekali dengan mak dia. Kita doakan supaya Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa mereka ni dan meletak mereka di tempat martabat yang tinggi di akhirat. InsyaAllah Allah meletakkan mereka di kalangan orang soleh, orang solehin, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Allahumma shalli. Okey, balik pada kisah kita tadi ni. Kalau yang dapat nikmat tu anak kita, nak sebut anak tadi yang teringat anak tu. Kalau yang dapat nikmat tu anak kita, kita tak cemburu. Ada cemburu, dengki apa kat anak sendiri. Kalau yang dapat nikmat tu suami kita, isteri kita, salih alaihi wasallam, kita tak cemburu pasal apa? Pasal dia ni orang yang kita sayang. Orang yang kita sayang bila dia dapat nikmat kita pun tumpang seronok. Betul kan? Mana ada orang nak cemburu dengan orang yang dia sayang dapat nikmat? Tak. Seronok, tumpang seronok. Pasal apa? Kunci dia sayang. Kunci dia sayang. Anak saya dapat nikmat, saya tumpang seronok. Pasal apa? Pasal anak saya sayang. Isteri saya dapat nikmat, saya tumpang seronok. Pasal apa? Pasal saya sayang kat isteri saya. Suami tuan-tuan dapat nikmat, kita pun tumpang seronok. Pasal apa? Pasal itu yang dapat nikmat tu suami kita. Habis kalau sama-sama orang Islam yang lain dapat nikmat, pasal apa kita dengki? Pasal apa kita dengki? Pasal kita tak sayang. Sedangkan Allah perintah kita untuk sayang. Nabi perintah kata apa? Tak sempurna iman seorang pada kamu sehingga kamu kasih pada saudara kamu lebih pada seperti mana kamu kasih diri kamu sendiri. Sepatutnya orang Islam sama Islam apa? Sayang. Dia dapat nikmat, alhamdulillah. Kita sama-sama masuk tender projek. Kita masuk, dia masuk. Tuk-tuk dia dapat. Kita ni kata apa? Patut aku dapat. Patutnya aku dapat ni. Macam mana dia boleh dapat? Tuan-tuan, pergi jumpa bomoh santau terus. Kira kita ni. Tuan-tuan, salih Muhammad. Kau batuk kering orang tu. Salih alaihi wasallam. Dengki apa? Rezeki dia. Kalau boleh kita nak sebut lagu mana? Kita nanti kata apa? Ni rezeki dia Allah bagi kat dia. Macam mana? Masuk kereta masuk ni dapat tak? Tak dapat. Dapat kat siapa? Dapat kat kawan sebelah. Dia dapat. Salih alaihi Muhammad. Dia kata, hang tak rasa apa ke? Dia kata, okey je, tak rasa apa pun. Maksudnya tak rasa apa? Nak rasa apa? Dia orang Islam sama macam aku. Salih Muhammad. Dia dapat, Islam pun dapat. Orang Islam ni tuan-tuan, kalau kita bantu sama-sama orang Islam, tahu yang dapat manfaat tu siapa? Orang Islam. Kalau salah seorang daripada kita ni tuan-tuan, tuan-tuan berniaga, saya beli barang tuan-tuan. Tuan-tuan jadi kaya. Kan? Tuan-tuan bayar zakat. Tuan-tuan bayar zakat bagi kat siapa? Bagi kat orang Islam balik. So pusing-pusing ni adik-beradik kita, saudara kita. Sebab tu saya selalu sebut, kalau tuan-tuan nak beli apa-apa, tuan-tuan cari orang Islam dulu. Kita bukan resis tak. Ni bukan isu resis. Resis ni warna kulit. Nak. Ada tak kawan-kawan kita orang Islam, orang Cina? Tapi dia Islam, ada tak? Ada? Kita boikot dia tak? Tak, kita tak boikot. Tuan-tuan, dalam bab jual beli, niaga, harus kita beli kat siapa saja tuan. Orang Islam, orang bukan Islam. Bermuamalah dengan orang Islam dan bukan Islam ni harus hukum dia. Nabi SAW pun pernah berhutang dengan orang kafir. Ada dalam riwayat. Nak menunjukkan bahawa apa? Keharusan untuk bermuamalah dengan orang bukan Islam. Faham tak? Salih alaihi Muhammad. Tapi kalau ada option di antara orang Islam dengan orang bukan Islam, pilih orang Islam dulu. Bukan boycott, prioritize. Bukan boycott, tapi prioritize. Mengutamakan orang Islam.
Habis tak ada milik orang Islam, baru cari orang bukan Islam. Pasal apa? Pasal dia saudara kita. Macam abang kita berniaga, takkan kita tak beli kat dia. Barang yang sama jual, kau ni jual yang ni jual yang sama, dua-dua sama. Yang ni abang kita berniaga, yang ni bukan abang kita berniaga, orang lain berniaga. Jual benda sama. Dua-dua duduk depan rumah kita. Kawan ni pun duduk depan rumah kita, abang kita jual yang ni. Yang ni bukan abang kita, ni orang jauh. Orang jauh, tak ada sangkut dia beradik dengan kita. Tuan-tuan, naluri kita ni, kita akan beli kat siapa? Beli kat siapa? Beli kat abang kita lah. Pasal apa? Pasal dia abang kita. Melainkan tuan-tuan memang duk keli teruk dengan abang lah. Okay, tanah ke apa ke, okay, faraid tu lain cerita lah. Tapi biasa standardnya kalau abang kita dengan orang lain, kita akan utamakan abang kita pun adik-beradik kita. Dan dalam Islam, orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, itulah adik-beradik kita. Itulah saudara. Dia panggil saudara se-Islam kita. Yang Nabi gambarkan seperti satu tubuh jasad ni, satu jasad. Sakit tang ni, demam satu badan. Tu orang Islam. Maka kita beli. Pasal apa? Pasal dia saudara kita. Nanti kalaulah dia kaya, satu hari dia kaya sungguh. Bila dia kaya, dia akan bayar zakat. Dia bayar zakat, balik kat siapa? Balik kat adik-beradik kita juga daripada kalangan orang Islam. Tuan-tuan beli barang-barang orang bukan Islam. Boleh tak? Boleh. Tapi bila dia kaya, dia bayar zakat balik tak kepada orang Islam? Tak. Dia tak dituntut untuk bayar zakat. Tak ada. Salih Azhar Muhammad. Dia bayar cukai, Ustaz. Ya, cukai. Cukai tak tentu pada orang Islam dan bukan orang Islam. Semua orang akan dapat manfaatnya daripada pengagihan yang diuruskan oleh kerajaan. Tapi kalau dalam bab zakat, zakat akan paling tidak balik kepada orang-orang Islam. Balik pada asnaf yang 8. Faham tak ni? Sebab tu kita beli barang orang Islam. Bukan memboikot, tetapi mengutamakan. Faham tu elok? Boleh faham tak nak? Jangan dengki sama-sama orang Islam. Yang kita pun satu. Kau tu duduk berniaga nasi lemak, sedap dah. Ramai orang duduk pergi beli. Kita tengok, oh, tang ni orang beli nasi lemak banyak. Dia pergi buka sebelah tu nasi lemak sama. Sama. Buatlah berniaga lain. Bagi dia punya apa? Bagi option, bagi pilihan dekat masyarakat tu. Atau nak jual nasi lemak juga, tapi boleh jual nasi lemak yang jenis lain sikit. Yang ni jual nasi lemak, telur, bilih, sambai tu. Kita jual nasi lemak, ayam goreng, nasi lemak tepi lain. Baru orang ada option. Ni dia jual sebiji sama. Kau ni nama nasi lemak makcik Tom. Dia sebelah makcik lemak makcik Tim. Logo pun macam Allah. Mak orang tu tak sakit hati, geram. Cuba dia bagi lain sikit. Ataupun kalau berniaga sikit, pergi jauh-jauh sikit. Dia pergi berniaga sama siapa? Orang tak marah. Anda Masjid Syamad. Tempat saya tu kan, tempat tu dah mula famous. Ada satu kedai tu, dialah mula-mula buka sate tuan-tuan. Lepas tu Salih Alaihi Muhammad. Lepas tu bila ramai sate orang mula beli kat kedai dia, kat kedai sate dia. Tu sebelum ni tak ada kedai sate tu. Dia buka-buka maju kedai sate dia. Duk tak berapa lama lepas dia maju sikit dah ramai. Dia ada pula kawan buka sebelah kedai dia sate kak. Sama juga. Kipas pun sama apa? Ya Allah subhanahu. Pasal apa dia buka yang tu juga? Dia kata orang beli sate tang ni. Memang orang beli sate dia. Tapi kata Allah rezeki macam-macam Ustaz. Memang rezeki macam-macam. Cuba be kreatif sikit. Kan dalam bab niaga ni kena kreatif sikit. Buka. Allah subhanahu. Kau tu duduk merajuk lah. Kita berniaga lama dekat sini. Nak buka sebelah ni apa semua. Tuan tengok macam mana orang kadang-kadang kita duduk cuma tengok. Kita pergi kat kedai orang Islam ni. Kita pergi kat dia, kita tanya kat dia, ni barang ni ada tak? Tak ada. Kedai saya tak ada barang ni. Kalau tuan-tuan pergi kat kedai sengah-sengah bangsa, dia tak kata tak ada, dia kata habis dah. Ada beza tu antara tak ada dengan habis dah. Kalau tak ada tu maksud memang tak ada. Kalau habis dah maksud dia dah ada tapi tak ada. Faham tak faham tu? Perkataan ni tuan-tuan, di dalam business term ni tuan-tuan, dia menunjukkan kekuatan dia. Dia main tuan, simple satu perkataan dia.
Perkataan tak ada, perkataan habis dah tu menunjukkan dia pernah ada. Maksud perniagaan dia ni, barang dia tu sangat lengkap, cukup. Faham tak ni? Kalau tuan pergi satu kedai, dia kata tak ada. Tak ada tu maksud apa? Maksud dia tak ada kekuatan, dia tak ada modal yang cukup untuk cukupkan barang kat kedai dia. Nah, tu faham tak faham tu? Kalau tuan pergi kedai mamak, semua ada. Semua ada. Tanya ada. Ini ada mak? Ada. Habis dah. Ini ada. Ini pun sudah habis. Yang ni, ini pun sudah habis. Tahun lepas habis. Nanti tahun depan ada balik. Dia tanya semua ada. Tu cerita. Dia confident tu. Confident tu mau tinggi. Orang confident nanti orang main lagi. Nanti dia main tanya pula. Ada tak ada lagi? Tak ada lagi. Ya, saya cakap tuan. Jadi, kalau kita pergi dengan bangsa dia kata apa? Dia kata, oh baru habis saja. Tak apa, tak apa. Kita cari, tunggu. Tak ada telefon pula. Dia telefon kedai sebelah. Yang paling best sekali tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, saya punya kedai sudah habis. You pergi tengok kedai sebelah. Dia mungkin ada. Dia boleh suruh pergi kedai sebelah. Padahal rival dia tu. Kalau dari segi competition tu kompetitor dia tu. Tapi dia boleh pergi. Pasal apa? Pasal dia tak ada hasad. Dia tak ada hasad. Kita kalau tak ada, jangan harap nak pergi suruh kedai sebelah tu. Tiap hari dia angkat tangan doa yang lingkuplah perniagaan dia. Tuan-tuan, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, siapa? Hasad. Allahumma salli ala tuan-tuan. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pembahagian hasad. Yang pertama, hasad, salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan hasad ni ada 3. Jenis hasad ni ada 3. Malam ni kita cerita hasad. Kali kita jumpa, kita bincang yang nombor 2. Yang pertama, berhasad dengan berusaha agar nikmat yang dimiliki oleh yang dihasad itu hilang dengan cara bertindak zalim pada dia. Sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Kemudian ada di antara mereka yang berusaha pula agar nikmat tersebut berpindah kepadanya. Antara mereka yang hanya berusaha bagaimana nikmat yang dirasai oleh orang dihasad itu lenyap tanpa berusaha bagaimana nikmat itu pindah kepadanya. Inilah sikap hasad paling keji di antara kedua-duanya. Yang pertama, dia tengok orang tu dapat nikmat, dia dengki. Bukan setakat dengki, dia cuba untuk hilangkan nikmat tu daripada orang tu. Atau lebih teruk, dia harap, dia berusaha untuk nikmat tu pindah mai kat dia. Tengok orang tu dapat apa-apa, dia mula duk pergi buat cerita. Dia buat cerita. Dia kata, hang duk pergi kedai kawan tu. Hang tahu tak itu apa? Kedai tu, dia salur dekat ni, gereja. Tak pasal-pasal. Antara yang kenal tu tahu siapa? Haji Ismail Group di Langkawi tu. Tuan dengar tak kisah tu waktu tu, satu ketika tu. Kata dia supply, dia bantu gereja apa. Allah, kita kenal Haji Ismail tu, Haji Ismail almarhum tuan-tuan, jenis kaki masjid. Tutup guru pergi mengajar anak dia, bagi hotel lah, apa mau bagi makan, bagi barang free. Tu Haji Ismail, sampai anak dia lah ni macam tu. Pernah tu difitnah dia tuan-tuan, kata dia ni, salih alaihi wasallam tuan, apa dana mendanai Kristian ke apa. Waktu tu, ya Allah, fitnah. Berlambak ni tuan. Sebab tu saya nak pesan, kalau tuan-tuan dapat satu-satu maklumat tentang perniagaan orang Islam, tuan-tuan tolong jangan cepat-cepat sangat share. Tabayun dulu. Banyak kes tuan-tuan. Bila meniaga orang Islam ni maju sikit, dia nanti mai cerita, kita dengar cerita. Oh dia ni buat macam tu, oh dia ni buat macam ni, dia ni dana aku, dia ni dana aku ni. Tuan-tuan, nombor 1 tuan tengok nilai tu. Dia ni orang apa? Orang Islam. Dia jual barang apa? Halal haram? Halal. Tuan-tuan, break sat dulu. Kalau tuan-tuan rasa tak puas hati sangat, tuan-tuan selidik dulu, pergi cari dulu, pergi ikhtiar cari sebelum tuan-tuan share. Kita ni kalau dapat nak share, kalau boleh kita ni orang pertama yang beritahu, oh yang kita duk support ni rupa-rupanya dia ni lagu ni, baru kita tahu. Walhal dalam keadaan kita sedang, mungkin waktu tu ada usaha untuk menjatuhkan dia. Di kalangan orang-orang bukan Islam sendiri jatuhkan dia, ataupun orang Islam sendiri nak jatuhkan dia. Yang kita pula jadi ejen untuk menyampaikan fitnah tersebut. Hati-hati. Faham tak ni? Sebab tu jadi dekat HIG, Haji Ismail Group dulu ni, yang duk sebar tu orang Islam sendiri lah. Orang Islam sendiri lah. Ingin mengaji ke pun? Ingin masjid ke? Allah Rabbi SWT. Dah.
Dan bukan setakat dia usaha untuk menjatuhkan, dia berusaha untuk pindahkan nikmat tu mai kat dia. Yang ni hasad paling keji, kata pengarang kita. Jenis lagu ni. Yang kedua, jenis hasad yang terdapat daripada kalangan manusia apabila mereka hasad terhadap orang lain, mereka tidak berusaha atas perkara-perkara yang menyebabkan wujudnya sikap hasad itu. Sebagai contohnya, mereka tidak berusaha untuk melenyapkan nikmat yang dimiliki oleh orang yang dihasadnya itu. Mereka tidak bertindak zalim ke atas mereka yang dihasad, sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan. Nah, yang kedua ni, mereka tak buat apa, tapi dengki je. Dengki je. Kata pun tak apa, tapi hati tak seronok. Tengok orang dapat lebih sikit, hati tak puas hati. Tapi tak buat apa pun. Tak cakap dengan orang pun, duk simpan sorang-sorang je. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata ulama, kata Imam Hasan Al-Basri, bahawa golongan ini tidak berdosa atas sikap hasad mereka demikian itu. Beliau telah meriwayatkan secara marfu' dengan jalur-jalur yang lemah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, taklah sampai dosa pasal benda nak main hati je. Kalau boleh tak maulah, tapi jenis hati kita mau macam tu. Hati kita macam tu. Tengok orang lebih sikit, hati rasa macam benci aku, meluat aku. Tapi dekat hati, dengan bini pun tak sembang. Sembang dengan bini pun tu dah jangan main-main tu. Dia balik cerita, tengok dia tu dapat tu benda-benda apa semua. Cerita kat bini dia. Bini pun tumpang tak puas hati. Tumpang tak puas hati. Tang dia tak puas lagi, tang bini dia pergi cerita pula kat orang lain. Dia tengok dia dapat tu. Kata, suami aku baru balik cerita pun ni. Panjang-panjang, akhirnya kawan tu jatuh pasal apa? Pasal mulut. Tapi cerita ni orang yang tak berdosa ni dengan bini dia pun dia tak cerita. Dia simpan seorang dia. Tapi dia lintasan hati ni. Kata Imam Hasan Al-Basri, tak sampai kepada tahap dia berdosa. Sebab apa? Sebab dia tak melakukan perbuatan yang untuk menjatuhkan orang yang dihasad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah bersabda, ada juga hasad yang dibenarkan. Hasad yang macam ni. Hasad macam ni. Tapi Allah izin. Ada juga? Ada. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allah malan, fahuwa yunfiqu al-layli wan nahar. Wa rajulun atahu Allahul Quran, fahuwa yaqumu bihi al-layl wa an-nahar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nabi kata apa? Tiada hasad kecuali atas dua perkara. Seorang lelaki dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia membelanjakan di siang dan di malam dia. Yang keduanya, seorang lelaki dikurniakan Al-Quran, lalu dia membacanya di penghujung malam dan siangnya. Yang dua yang ni boleh hasad. Hasad dengki ni. Dengki ni bukan maksud dengki yang awal tadi ni. Usaha nak pergi jatuh dia, pergi cerita macam-macam dalam Facebook, apa dia tu kaya, apa duit tipu orang lah apa. Tak, dia dengki tu dia rasa macam dia nak jadi macam orang tu. Yang pertama, orang kaya yang rajin sedekah. Tengok cemburu, tengok orang kaya rajin sedekah. Kita sedekah RM1, RM2 tuan. Ada orang sedekah, saya dekat akaun saya, dekat akaun madrasah saya ni, ada seorang makcik, tak tahulah makcik ke kakak ke adik ke tak tahu, tapi nama perempuan lah. Cuma nama dia macam 70s sikit lah. Nama zaman-zaman tu tak tahu, tapi lah ni pun orang pakai balik zaman-zaman nama-nama macam tu. Saya sembang tuan. Tak tahu muda ke tua saya tak tahu. Sebab lah tak tulis IC, cuma ada tahu nama dia aja. Setiap pagi lepas subuh akan masuk message notification dalam handphone saya. Ada seorang tu dia akan setiap hari dia akan masuk RM20 dalam akaun madrasah. Constantly setiap hari RM20. Esok masuk RM20, esok masuk RM20. Dia jadikan sedekah subuh dia setiap hari. Saya tak tahu dia buat SI ke, sending instruction ke, dia buat apa ke tak tahu. Tapi constantly, saya ingat pukul berapa lepas subuh tu mesti keluar. Mesti main. Allahumma salli alaihi. Saya tak tahu siapa. Ada seorang kakak tu, yang ni lagi nama pun real, saya pun tak tahu nama apa. Sampai hari ni saya tak tahu nama dia. Setiap bulan tak kurang RM5,000 dia akan masuk dalam akaun madrasah. Kadang-kadang satu bulan 2 kali masuk RM5,000, RM10,000. Tak tahu siapa? Tak tahu. Kadang-kadang kita cemburu dengan orang macam ni. Tuan, kita cemburu.
Pasal apa? Subhanallah salli alaihi Muhammad, tuan-tuan. Bila dia bagi salli alaihi Muhammad, masuk. Dia bagi, rezeki dia masuk. Dia bagi, rezeki dia masuk. Rezeki sampai ke tahap bagi dia dah rasa macam, kalau aku bagi lagi aku dapat. Lagi bagi lagi dapat. Dia dah sampai ke tahap macam tu. Sebab tu dia bagi. Kita nak bagi 5,000 tiap-tiap bulan, tuan-tuan. Kita dapat pun 5,000. Nak bagi jalan 5,000. Tapi subhanallah. Waktu Nabi SAW sebut, ada orang bersedekah 2 dirham, bersedekah 1 dirham. Lebih baik mengatasi dari orang yang bersedekah 1,000 dirham. Seorang yang sedekah 1 dirham boleh challenge orang sedekah 1,000 dirham. Tukar pergi bazar kita ni, orang sedekah RM1 boleh challenge orang sedekah RM1,000. Contoh main 2 orang kat sana ni, Ustaz, saya nak pergi madrasah Ustaz, yang dekat Melaka tu. Berapa lagi Ustaz perlu? Sekarang ni terkumpul lebih kurang 1.2 juta. Ada lebih kurang 400 ribu lagi perlu. Ustaz, nak ambil RM1,000. Orang ni bagi. Saya kata Alhamdulillah. Soalan lagi main, Ustaz, berapa Ustaz nak pakai lagi? Ustaz rasa dalam banyak mana lagi nak pakai yang cukup, yang rasa boleh cukup. Kalau saya bagi sekali ni, kira macam boleh selesai masalah Ustaz tu dalam berapa lagi? Kita nak bagi banyak ni. Dalam 400 ribu lagi. Nah, RM1 Ustaz. Kita pun ambil Alhamdulillah, terima kasih. Mau cakap semangat macam nak settle semua. Dah saling selamat. Tapi boleh jadi kata Nabi, yang RM1 tu lagi hebat daripada yang RM1,000 tu. Pasal apa? Sahabat tanya, macam mana yang RM1 lebih hebat daripada RM1,000 Rasulullah? Macam mana 1 dirham lebih hebat daripada 1,000 dirham? Kata Nabi SAW, orang tadi dia ada 2 dirham lalu dia sedekahkan 1 dirham. Sedangkan orang yang seorang lagi dia ada 1,000, dia ada ribuan dirham. Tapi dia hanya sedekah 1,000 dirham daripada ribuan yang dia ada. Maksudnya orang tadi ni, walaupun dia bagi 1 dirham, walaupun RM1, yang dia ada RM2 je. Maksud 50% daripada harta dia sedekahkan. Ini orang kaya. Nanti ada berapa dalam akaun? Ada berapa? Orang STPJ ni kaya-kaya. Kan? Paling tidak ada 500,000 dalam akaun. Kalau tuan-tuan ada 500,000, tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh bagi tak 50%, 250,000 untuk sedekah? Tuan-tuan yang ada RM1,000, ni ada kita. Saya pernah tuan-tuan, bukan kata 1,000. Berapa ringgit ni ada dalam poket? Pernah berapa lama lu kereta tak ada road tax? Cerita tu ni, waktu mula-mula duk mengajak lu ni. Ustaz Muhammad, kereta road tax. Berapa lama kata, cermin kereta pecah tu, crack tu berbulan-bulan. Tukar sebab ayah kita tolong tukar lagi, pecah kena kepala anak lagi. Dan memang tak ada duit sungguh-sungguh. Zaman-zaman mula-mula mengajak lu, sambil mengajak sambil mengaji waktu tu. Pergi berniaga, naik kancil tu. Bawa apa ni, payung. Tak buka bonet belakang kancil kan, tak celah tu. Jadi kita duduk kat depan ni, payung ni duduk lentang kat bawah lah. Lepas tu papan meja tu tak belakang tu. Kita meniaga apa? Meniaga sabun basuh, meniaga rempah 5 kupang. Tu meniaga tu zaman. Waktu tu saya dah mula mengajak dekat madrasah waktu tu. Salih Sumadan. Nak cerita. Waktu subhanallah Sumadan. Bukan cerita RM1,000. Dalam akaun ni kosong, tak ada duit. Nak cerita subhanallah tuan. Ada di kalangan kita ni Salih Sumadan. Bahkan orang kampung, dalam akaun ni mungkin ada RM300-400 lah. Tapi dia boleh sedekah RM200 tuan, kalau kita pergi kuliah. Tuan, saya buka tabung dekat luar tu, Salih alaihi Muhammad, ya, untuk Allahumma salli sumbangan untuk dana madrasah apa semua tu. Tuan-tuan, ustaz nak ambil RM200. Dia bagi RM200, tuan-tuan tahu dia ada berapa RM200? Dia ada RM400 lah. Dia ada motor Honda Cup sebiji yang tak ada hutang tu. Dia ada rumah dia, tuan-tuan, yang dah sengit kat kampung tu. Tuan-tuan kerja bendang je. RM400 ya dia dalam akaun. Dia boleh bagi RM200. Setengah daripada harta dia bagi, tuan. Kita pergi kat Kuala Lumpur, tuan-tuan, tempat orang kaya-kaya. Saya duduk pergi ceramah, tuan-tuan. Ada parking kat depan, tuan-tuan tu. Tuan-tuan, Ferrari, Lamborghini. Saya cakap, tuan-tuan, Porsche. Tuan-tuan. Saya pergi kat kampung, belah Kedah tu, kampung tu, yang masuk kat dalam tu, cari jalan pun tak jumpa, GPS pun tak ada lah. Cerita betul tuan, tabung tu lebih banyak lagi daripada kutipan dekat aku. Cerita betul-betul tuan. Sungguh Ustaz Muhammad.
Tuan-tuan, Allah SWT pasal apa? Pasal kaya. Itulah kaya. Kaya ni ini cerita dia antara Zaman. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang kaya tu. Boleh cemburu? Cemburu. Saya tengok orang kaya saya cemburu. Sallallahu alaihi wasallam. Cemburu orang kaya yang jenis suka infak, sedekah. Suka bagi. Allah seronok. Kalau boleh kita nak kaya macam tu. Tapi cuba kita kaya tengok. Jadi lagu tu tak? Jangan harap. Dia kemut lah. Gini. Jumpa dalam. Ustaz tolong doa Ustaz ni. Ustaz doa saat ni saya tengah duk sambil projek Ustaz. Ustaz buat sembahyang hajat. Ustaz nak buat. Ni cerita benar ni, kisah benar ni. Ustaz nak buat ni. Nak buat apa ni kat sini? Saya kata saya nak buat bangunan 3 tingkat. Nak buat 3. Sampai hari ni bangunan tak buat lagi. Bangunan 3 tingkat ni. Bangunan asrama, atasnya ada asrama. Kita explain dah. Dia kata Ustaz doa. Ini sikit nak masuk ni. Sikit je Ustaz. Ustaz buat panggil budak-budak buat sembahyang hajat. Buat sembahyang hajat. Salat Nabi Muhammad. Lepas tu sembahyang hajat. Lepas tu Ustaz Muhammad. Nanti kalau dapat nanti yang ni saya seorang je Ustaz. Kita pun panggil budak-budak sembahyang hajat lah tuan-tuan. Lepas tu dapat lah. Dapat kot projek tu. Lepas dia royubul ruyub. Hilang terus tuan-tuan. Nak cerita. Waktu tak dapat sungguh, waktu cash tak ada kat tangan, tuan-tuan nak bagi saja. Tuan, waktu benda ada kat tangan, jangan harap nak bagi. Tambah-tambah tadi dia kata apa? Dia kata, ni saya yang susah payah. Ada satu kes dulu. Salat Syekh Muhammad. Dia pergi jumpa satu madrasah. Dia kata, setiap daripada jualan nak pakai nama ustaz ni. Kita akan masyhurkan nama ustaz ni. So produk yang kita akan jual ni, kita akan letak gambar ustaz ke ataupun kita sebut nama ustaz macam itulah. Setiap jualan ni saya boleh untung RM10 katalah. RM1 saya akan bagi kat madrasah ni. So untung dah berapa lagi? RM9. Tuan-tuan dengar dan tuan-tuan tolong jawab ni saya nak tanya. Kalau tuan-tuan buat berniaga, satu produk tuan-tuan jual harganya RM20, untung RM10. Okey? Tuan-tuan locate RM1 untuk bagi kat madrasah. Rugi tak? So saya tanya ni, cuba jawab. Rugi tak? Rasa-rasa boleh bagi tak untung banyak tu? Daripada RM10, RM1 bagi kat madrasah. Rasa-rasa boleh bagi tak? Boleh tak? Boleh kalau meniaga 1000 botol sebulan. Kalau meniaga 1000 botol sebulan, tuan-tuan bagi kat madrasah berapa ringgit? RM1000 pun ketak tangan, tuan-tuan tahu tak? Kalau dia meniaga tuan-tuan sekalian 1 juta botol RM1, 1 juta botol sebulan. Sales dia berapa hari? Saya semak tuan? 20 juta sales. Mustahil tak orang berniaga dapat sales 20 juta sebulan? Tuan-tuan? Dah. Sabela 20 juta sebulan. Tuan-tuan? Dia dapat jual sebulan 1 juta botol dan dia kena bagi dekat madrasah RM1 juta. Tuan-tuan rasa mampu tak satu syarikat nak bagi dekat madrasah keuntungan dia RM1 juta kepada madrasah setiap bulan? Jawab saya ikhlas. Jawab ni, untuk orang berniaga banyak kat sini. Setiap bulan isu cek 1 juta bagi madrasah. 1 juta bagi madrasah. Rasa-rasa boleh bagi tak? Boleh tak? Confirm tak boleh. Sungguh tuan, itulah yang jadi. Itu yang jadi. Dia nanti kata apa? Kami bayar iklan, kami bayar gaji staff, kami buat kelang, kami buat macam tu. Oh, senang-senang nak bagi kat madrasah 1 juta. Ingat tak awal-awal dia kata apa tadi ni? 1 botol RM1. Awak dia tak kalkulate dalam tu ada kos kerja dia. Tak kalkulate dalam tu ada kos iklan dia. Tak kalkulate. Kalau tak kalkulate, kamu yang tak cerdik. Betul tuan? Nak cerita manusia sakat RM1 dia boleh bagi. Mai jumlah besar dia dah mula ketak tangan. Kita ni Allah tak uji kita macam tu tuan. Allah tak uji kita macam tu. Tuan Salih Syahmat. Dan kes tu jadi kes sampai kes yang panjang menjela.
Salih sama tuan. Sebab tu kalau ada orang bagi ustaz nak buat jadi ustaz, jadi duta kau ustaz apa semua, ambil buat kontrak elok. Buat kontrak elok. Tak mau kontrak elok, tak mau buat surat apa, tak payahlah sakit hati. Macam ni duk gaduh, duk elok-elok berkawan, tiba-tiba musuh buat apa? Tuan Salih sama Ahmad. Baik, itu cerita dia. Kalau ada orang kaya macam tu, oh saya sangat seronoklah tuan-tuan, kita patut cemburu dengan dia. Yang kedua, cemburu dengan siapa? Cemburu dengan orang-orang yang Allah bagi kat dia Quran. Hafal Quran, baca Quran, cemburulah ni. Cemburu bukan cemburu nak jatuhkan dia, tapi cemburu nak jadi macam dia. Boleh. Ini dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil hasad yang dibenarkan dalam Islam. Yang ketiga, hasad apa ni? Hasad yang ketiga ialah apabila seorang itu mendapati bahawa sifat hasad itu wujud dalam dirinya, maka dia berusaha untuk menghapuskannya dan berihsan terhadap orang yang dihasad itu dengan melakukan kebaikan ke atasnya dan berdoa untuknya dan menyebarkan kepada orang-orang lain tentang kelebihan-kelebihannya. Dia berusaha menghapuskan hasad ini dalam hatinya dengan menukarkannya dengan perasaan kasih sayang terhadap orang Muslim yang lain yang dikurniakan nikmat-nikmat tersebut, sehingga baginya orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ini adalah peringkat iman yang tertinggi, dan sepemilik iman ini adalah orang mukmin yang sempurna, seorang yang mencintai kebaikan dalam saudaranya sebagaimana dia cintakan kebaikan itu ada pada dirinya. Yang tiga ni demai lah, masih dia demai dengki juga. Demai juga dengki tu, tapi dia duk pujuk lah, dia nak hilangkan dengki tu. Dia ganti apa? Dia ganti dengki tu dengan kasih sayang. Demai lah hati dia. Oh, dia tu lah macam tu, dia tu macam ni. Tapi dia pergi jumpa orang, dia kata apa? Dia tu baik. Hampirlah support meniaga dia. Dia lawan dengan apa yang dalam hati dia. Sifat dengki ni semua dalam hati manusia kan. Tapi dia pergi, dia lawan. Dia pergi cerita. Bukan dia cerita buruk orang tu, dia cerita baik pula orang tu. Hampirlah pergi beli barang kat dia, hantar dia tu rajin sedekah. Hampirlah tolong dia, hantar dia tu macam ni, dia tu macam tu. Subhanallah, tuan-tuan. Maka inilah orang yang punya iman yang tertinggi. Kesempurnaan iman yang Nabi kata apa? Tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. InsyaAllah kita berhenti tentang tu. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk lagi satu larangan Nabi SAW, dia panggil wala tanajashu. Janganlah kamu, so dia panggil An-Najashi. Apa An-Najashi ni maksud dia? Tuan-tuan, nanti kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang makna daripada An-Najashi. Janganlah kamu tipu menipu antara satu sama lain. Janganlah kamu berurusan antara kamu dengan tipu daya dan muslihat-muslihat yang menyebabkan kemudaratan kepadanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salih wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa ana batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.